Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum pelajar pelajar 4 Bina, pelajar 4 Syifa. Hari ini cikgu rakam pengajaran cikgu ya untuk bab 15 iaitu bab terakhir untuk tingkatan 4. Kerana kita berdepan dengan cuti lah. Jadi banyak cuti ya di hujung-hujung tahun ni dia akan mengambil masa PTPR kita lah. Jadi cikgu akan rakam untuk bab 15 dan tengoklah ya setakat mana tajuk yang cikgu rakam ni, dan juga sebenarnya tujuan cikgu rakam ini juga adalah untuk membantu pelajar-pelajar tingkatan 5 yang daripada kelas yang cikgu tak mengajar tapi dia belajar dengan cikgu di tingkatan 5. Dulu masa di form 4 dia tak belajar dengan cikgu. Jadi bila naik form 5 ni agak payahlah sebab ada topik yang tidak disentuh dengan mendalam kan masa tingkatan 4. Jadi cikgu rakam ni untuk sebagai tujuan rujukan lah juga untuk murid-murid tingkatan 5. Okey, sekarang cikgu akan share screen. Okey, sekejap ya. Baik, cikgu harap awak dah nampak lah paparan skrin yang telah cikgu share kan. Okey, jadi hari ni kita nak tengok bab 15 bab terakhir untuk tingkatan 4 bab terakhir untuk tingkatan 4, dan bab ini sangat-sangat mencabar sangat-sangat mencabar. Kenapa? Sebab banyak istilah-istilah yang perlu diingati, yang perlu dihafal, dan bab ni awak kena fahamkan kena betul-betul faham. Bila dah faham barulah awak hafal. Okey, jadi tajuk apa yang kita nak belajar hari ini ialah tentang pembiakan seks, perkembangan dan pertumbuhan dalam manusia dan juga haiwan. Jadi kalau awak tengok di sini ada 3 ni. Kalau kita tengok ada 3 pecahan. Yang pertama kita nak belajar tentang pembiakan seks tu sendiri. So bila dah membiak, kita nak belajar tentang perkembangan. Dan bila dia dah berkembang, lahir, dia nak bertumbuh pula. Jadi kita akan belajar dalam 2 lah, iaitu dalam manusia dan haiwan. Okey, jadi dalam tajuk ni, kalau awak tengok kenapa cikgu kata tajuk ni sangat mencabar, sebab ada 7 perkara yang awak nak kena belajar dalam bab ni. Ada 7 perkara, iaitu yang pertama, sistem pembiakan manusia itu sendiri dalam lelaki dan dalam wanita. Yang kedua, kita nak belajar tentang gametogenesis manusia, proses-proses bagaimana proses penghasilan sperma, bagaimana proses penghasilan oosit sekunder. Okay, kemudian kita nak belajar tentang kita haid wanita. Lepas tu 15.4 perkembangan fetus manusia. Okay, perkembangan fetus sehinggalah dapat lahir ni baby macam ni. Lepas tu 15.5 perkembangan kembar, 15.6 isu kesihatan berkaitan sistem pembiakan manusia, dan akhir sekali 15.7 pertumbuhan yang berlaku dalam manusia dan haiwan. Jadi kalau tengok di sini panjang sangat bab dia. Ada 7 subtopik yang perlu dipelajari. Okey, kita pergi kepada 15.1 tentang sistem pembiakan manusia. Kita baca dulu lah ya. Keseimbangan sesuatu spesies, kesinambungan sesuatu spesies adalah terjamin dengan pertambahan populasi melalui proses pembiakan seks atau aseks. Maksudnya, sesuatu spesies tu dia akan sentiasa ada kesinambungan. Maknanya dia tak akan pupus selagi berlakunya pertambahan populasi. Maksud cikgu, sesuatu spesies tu dia tak akan pupus selagi dia boleh menghasilkan anak-anak sebagai penyambung generasinya. Dan macam mana dia nak hasilkan anak-anak? Sama ada secara pembiakan seks atau pembiakan aseks. Jadi ingatlah, selagi ada anak, selagi itulah ada penyambung
generasi ataupun penyambung untuk sesuatu spesies. Contoh, kenapa dinosaur dah pupus? Sebab memang bila berlaku letupan gunung berapi, lepas tu berlaku masa tu perubahan cuaca tu, cikgu pun dah lupa tahun apa-apa dia punya dulu-dulu tu, bila berlaku kemusnahan secara besar-besaran tu, memang tak ada anak-anak dinosaur yang tinggal. Jadi jadi bila dah semua dah musnah, maka tak ada anak-anak, pupuslah dia. Sama juga dengan haiwan-haiwan yang telah diisytiharkan pupus. Kenapa pupus? Sebab memang tak ada baka dah, tak ada anak, maka pupuslah. Okay. Pembiakan seks melibatkan penghasilan gamet jantan dan gamet betina oleh individu yang telah mencapai kematangan seks. Proses ini dilengkapkan oleh proses persenyawaan kedua-dua gamet untuk menghasilkan individu baru. Jadi awak pun dah belajar sebelum ni apa beza pembiakan seks dan apa beza pembiakan aseks. Jadi untuk pembiakan seks, dia mesti kena ada gamet jantan lah. Dia mesti kena ada gamet jantan, kena ada gamet betina dan kedua-dua gamet tu bersenyawa lalu menghasilkan individu baru. Jadi, sekarang kita nak tengok sistem pembiakan perempuan dulu. Kita nak tengok sistem pembiakan perempuan. Jadi kita sebagai perempuan ni, kita kena ingatlah apa yang ada dalam badan kita sendiri. Okay, yang pertama, ini ialah ovari. Okay, kita ada sepasang ovari. Kita ada 2 ovari. Okay, sepasang bermakna ada 2 ovari. Ovari ni apa? Ovari ni ialah organ. Organ pembiakan untuk perempuan. Dan ovari ni boleh menghasilkan ovum, iaitu gamet betina dan juga menghasilkan hormon seks perempuan, iaitu cikgu suka tekankan hormon seks perempuan ni ialah orang perempuan. Nama hormon tu ialah orang perempuan. Apa cikgu orang perempuan? Oestrogen. Kalau dalam BI dia eja macam ni. Oestrogen. Estrogen lah. Dan P, progesteron. Senang kan cara nak ingat kan? Ovari ni organ. Organ pembiakan perempuan. Organ pembiakan perempuan menghasilkan ovum. Ovum tu pula gamet untuk perempuan. Dan bukan setakat menghasilkan gamet perempuan, juga menghasilkan hormon orang perempuan. Orang tina je ada, orang perempuan je ada hormon ni. Iaitu hormon apa? Orang perempuan, iaitu oestrogen, estrogen dan progesteron. Kenapa cikgu sebut oestrogen? Cikgu nak kaitkan dengan orang perempuan tu, orang tu. Ejaan dalam BI OES. Tapi kalau BM, estrogen dan progesteron. Okey, seterusnya daripada situ naik sampai sini. So sama je lah, sini. Okay. So di sini ialah tiub fallopian. Tiub fallopian. So awak nampak kan dia macam bentuk suatu tiub panjang. Jadi dia adalah suatu saluran. Sebab tu nama dia tiub. Sebab dia bentuk saluran yang berotot nipis. Bahagian dinding dalam dilapisi oleh cilium. Apa dia cilium? Awak nampak rajah ni tak? Yang dalam-dalam tu, cilium-cilium ni dia macam bulu-bulu. Rambut. Sebab tu lukisan yang sini, dia nampak tu rambut-rambut tu. Jadi bahagian dinding dalam tiub fallopian dilapisi oleh cilium. Cilium tu ialah macam bulu-bulu. Cikgu bagi tahu bulu tu sebab nak suruh awak faham. Okay? Jadi tindakan cilium ataupun tindakan bulu-bulu ni dan peristalsis otot tiub fallopian akan membantu menggerakkan oosit sekunder atau embrio ke uterus. Jadi maksud cikgu macam ni, katakan ni salur. Okay, katakan ni ada oosit sekunder. Oosit sekunder ni ovum lah. Dah kita tak panggil ovum, kita panggil oosit sekunder. Jadi bila ada cilium ni dia akan tolak oosit sekunder turun pergi ke uterus. Jadi tu fungsi cilium dan peristalsis. Dia akan tolak ovum ataupun oosit sekunder turun pergi ke tiub fallopian. Okay, kemudian ini adalah uterus dah. So uterus ni rahim lah. Bahasa dia adalah rahim. Jadi uterus ni ialah organ berdinding tebal dan berotot.
organ yang berdinding tebal dan berotot ataupun kita panggil rahim, kita panggil uterus deh. Jadi dalam uterus ni dia ada dinding tebal dan dia berotot-otot lah. Jadi dinding uterus ni dilapisi tisu endometrium yang bermukus dan kaya dengan salur darah. Jadi kalau awak tengok ni, ni dinding dia ni tebal. Lepas tu kenapa dia warna merah? Sebab dia ada banyak salur darah. Jadi nanti embrio tu akan menempel pada endometrium. Dia akan menempel, dia akan melekat pada dinding endometrium. Lepas tu lama-lama dia berkembang jadi fetus. Jadi tisu endometrium ni dia kena tebal dan dia kena banyak dengan salur darah untuk membekalkan nutrien dan oksigen kepada embrio yang menempel. Katakan awak ni tak jadi mengandung, awak tak mengandung. Jadi nanti dinding uterus ni dia akan luluh. Dia akan luluh keluar sebagai darah haid. Nanti ni dinding-dinding ni semua ni kalau awak tak jadi mengandung, maknanya awak awak tak mengandung, maka dinding uterus ni dia akan luluh. Dia akan keluar bersama-sama dengan darah. Sebab dinding-dinding ni kaya dengan darah, jadi dia sudah pecah keluar sebagai darah, maka kita panggil haid lah. Jadi kalau mengandung, nanti tisu endometrium ni ataupun kita panggil tisu dinding uterus ni dia akan tebal sebab nanti embrio menempel, nak melekat dekat dinding uterus tu. Okey dah. Okey, kemudian ada faraj lah. Ni faraj. So faraj ni ialah saluran masuk sperma serta juga laluan untuk darah haid keluar dan juga sebagai laluan untuk kelahiran anak. Okey, jadi cikgu harap awak jelaslah tentang sistem pembiakan perempuan. Okey, seterusnya kita pergi kepada sistem pembiakan lelaki. Okey, kita pergi daripada atas lah. Okey. Jadi ni ginjal. Ginjal ni dia tak berkaitan dengan sistem pembiakan lelaki. Jadi daripada situ kita turun pergi ke ni pundi kencing, tak terlibat juga. Okey, kita pergi ke sini. Ini ialah kelenjar prostat. Ni kelenjar prostat. Okey, kelenjar prostat ni ialah untuk merembes bendalih. Bendalih ni cecair yang membantu pergerakan sperma. Kelenjar prostat merembes bendalih yang membantu pergerakan sperma. Biasanya lelaki dia akan kena kanser lah. Kanser kelenjar prostat. Ada jangan ingat tak ada. Dia ada kanser kelenjar prostat. Okay, seterusnya ni macam woya ni, macam tiup ni, warna purple ni. Ini ialah ductus sperma. Ductus sperma iaitu tempat laluan sperma disalurkan. Jadi nanti sperma akan keluar melalui ductus sperma lah. Jadi ductus sperma ni, sperma akan disalurkan melalui ductus sperma yang dipanggil sebagai vas deferens. Okey, dia pun nak pergi mana? Okey, dia nak pergi ke okey, nanti dulu kita tengok dulu kita tengok testis dulu. Okey, testis ni yang ni. Dia terdapat dalam pundi skrotum. Jadi yang ni ialah skrotum. Jadi testis berada dalam pundi skrotum. Fungsi testis menghasilkan sperma iaitu gamet jantan dan juga hormon seks untuk lelaki, testosteron. Ingat macam itu, testis menghasilkan sperma dan juga hormon seks lelaki itu testosteron. Dan berada dalam skrotum iaitu struktur yang berbentuk kantung memegang dan melindungi testis. Okey, dan lepas tu uretra. Awak jangan tukar yang ni ureter kita panggil. Ni saluran untuk air kencing yang ni uretra. Salur untuk mengeluarkan sperma dan air kencing daripada badan. Okey. Boleh Nanti you all bacalah. Okey, seterusnya kita nak masuk satu proses yang agak sukar lah. Jadi cikgu boleh katakan satu proses yang agak sukar sebab pelajar kena hafal proses-proses ni. Jadi kita pergi yang pertama iaitu proses untuk pembentukan sperma. Pembentukan sperma iaitu spermatogenesis. Kalau proses untuk membentuk sperma kita panggil sperma, tambah je belakang, togenesis. Spermatogenesis.
Okey, pembentukan sperma atau proses spermatogenesis ni berlaku dalam tubul seminiferous yang terletak dalam testis lelaki. Mana tubul seminiferous? Ni. Tubul seminiferous ni, semua ni tubul seminiferous dan benda ni terletak dalam stoko testis. Sebenarnya cik kata stoko tu maksudnya dalam testis. Tubul seminiferous ni terletak dalam testis. Dalam tubul seminiferous tu berlaku pembentukan sperma. Keratan rentas tubul seminiferous menunjukkan ianya terdiri daripada lapisan sel yang dipanggil sel germa primordium. Jadi bila katakan buat keratan rentas, bila kerak maksud cikgu potong, buka sperma tu kita akan nampak. Ni dah tubul seminiferous ni, banyak-banyak ni. Banyak-banyak ni. Ni apa ni cikgu? Ni ialah testis. Jadi dalam dalam tubuh seminiferous tu pula ada banyak sel-sel kecil-kecil tu yang awak nampak tu yang kita panggil dia sebagai sel germa primordium. Jadi daripada sel germa primordium ni nantilah akan terjadinya sperma. Nak jadi sperma dia kena ada sel-sel yang asas yang kita panggil sel germa primordium. Okey, jadi sebelum kita pergi kepada soalan seterusnya, kita tengok dululah praktis formatif 15.1. Nombor 1, nyatakan struktur-struktur sistem pembiakan lelaki. Jadi awak sebut sajalah apa struktur-struktur dalam sistem pembiakan lelaki. Jadi awak jangan sebut pundi kencing apa semua tu. Sebut yang awak tengok dalam rajah muka surat 287 saja. Yang ada dalam muka surat 287 apa dia? Testis, tubuh seminiferous, epididymis, vas deferens, vesicle semen, kelenjar prostat, zakar. Okey, awak sebut dia tulis yang tu je. Awak boleh rujuk dalam muka surat 288 juga, 288. Okay. Soalan yang kedua, terangkan fungsi vesicle semen dan skrotum. Yang ni pun dah ada dalam muka surat 287, iaitu vesicle semen ni untuk merembes bendalai bernutrien untuk sperma, manakala skrotum untuk memegang dan melindungi testis. Dah ada dari buku. Okay, soalan 3, nyatakan struktur-struktur sistem pembiakan perempuan. Sebut je lah ovari, tube fallopian, uterus, cervix, faraj. Terangkan fungsi tube fallopian dan uterus. Okey, tube fallopian ni baca je lah. Ada fungsi dia nak fungsi. So kita tak payah royak pasal struktur dia. Itu saja. Tube fallopian ni adalah menghubungkan ovari dan uterus dan merupakan tempat persenyawaan antara sperma dan ovum. Jadi awak kena ingat, mana tempat persenyawaan di tube fallopian. Okay, uterus pula. Uterus ni ialah untuk membekalkan nutrien dan oksigen kepada embrio. Jadi sebab tu uterus ni bila mengandung dia akan menebal dinding uterus tu. Sebab apa? Dia tebal dan kaya dengan banyak salur darah. Sebab apa? Salur darah tu nak membekalkan nutrien dan oksigen kepada embrio. Okey. Jadi tadi cikgu kata cikgu dah terangkan sedikit tentang spermatogenesis. Jadi terus kita nak pergi kepada proses dia tak perlu baca yang ni lah. Okey. Kita terus pergi kepada muka surat 288. Spermatogenesis, proses menghasilkan sperma. Ialah proses pembentukan sperma dan berlaku dalam tubul seminiferous. Jadi setiap satu ni ini ialah tubul seminiferous. Cikgu nak buat jelas dulu. Tubul seminiferous. Ada banyak ke? Okay. Tubul seminiferous ni pula terletak di dalam testis. Okey, kita baca satu persatu Setiap tubul seminiferous terdiri daripada banyak sel-sel. Ingat tadi yang cikgu tunjuk sel kecil-kecil tadi. Iaitu kita panggil dia sel germa primordium. Dalam setiap tubul ni ada banyak sel-sel yang kita panggil sel germa primordium. Sel germa primordium ini akan menjalani pembahagian sel untuk menghasilkan sperma.
Ni ingat kalau tak ada sel germa primordium dia tak akan jadi sperma. Jadi maksudnya daripada sel germa primordium ni akan terhasillah sperma. Okay. Sel Sertoli yang terdapat pada dinding tubul seminiferous membekalkan nutrien sepanjang proses ini. Jadi dekat dinding-dinding tu ada banyak sel Sertoli. Jadi sel Sertoli ni dia membekalkan nutrien lah supaya proses ni berjalan lancar. Sperma diangkut dari tubul seminiferous. Bila dah jadi sperma dah, dia akan angkut keluar sperma pergi ke epididymis. Daripada epididymis, sperma akan keluar pergi ke ductus sperma vas deferens lalu keluar. Boleh, lalu keluar pergi ke zakar. Jelas Jadi sini dulu proses dia. Sekejap cikgu tukar warna pen cikgu supaya awak jelas. Hasil sperma di sini. Sini sperma terhasil. Bila dah selesai dah jadi sperma, dia akan pergi ke epididymis. Dari situ dia keluar pergi ke ductus sperma vas deferens. Barulah keluar bawa pergi ke zakar. Okey, proses spermatogenesis perlu dirangsang. Perlu ada rangsangan daripada hormon FSH, hormon perangsang folikel dan hormon testosteron. Kalau tak ada dua hormon ni jadi tak cikgu? Tak boleh Proses tidak berlaku dengan sempurna. Selain daripada itu, proses ini juga dibantu oleh hormon LH yang merangsang rembesan testosteron di testis. Jadi sini awak kena jelas, kena ada 3 hormon ni. Kalau tidak, proses menghasilkan sperma ni tidak berlaku ataupun akan terhasil sperma-sperma cacat. Jadi dia kena ada FSH, testosteron dan LH. Nanti kalau nak memudahkan awak hafal, awak belilah sticky note kecil tu, awak saling balik. Awak cari balik di muka surat depan-depan apa fungsi FSH, apa fungsi LH, apa fungsi testosteron, awak letak sini, tepek. Jangan tulis yang perempuan, awak tulis yang lelaki saja. Okey, kalau awak tak jumpa cari, awak boleh belek muka surat. Sekejap cikgu cari untuk awak untuk memudahkan awak study. Awak belek buku teks muka surat 235. Okey, muka surat 235, tulis atas kertas kecil, tepek sini supaya awak dapat tahu proses spermatogenesis ni dia perlu dirangsang oleh 3 hormon. Hormon ke apa hormon FSH. Okay, awak cari hormon FSH ni untuk apa? Untuk orang lelaki. So kalau untuk lelaki FSH untuk merangsang spermatogenesis. Jadi FSH ni untuk rangsang spermatogenesis. Jadi sebab tu dia kata nak buat spermatogenesis ni kena ada FSH. Okay, yang kedua, testosteron. Okey, sekejap dah terlangkau slide dah. Okey. Yang kedua ialah testosteron. Kita pun check. Testosteron. Testosteron ni untuk merangsang perkembangan ciri-ciri seks sekunder lelaki dan spermatogenesis. Dia pun nak rangsang spermatogenesis juga. Sebab tu dia wajib ada. Okey, lepas tu hormon LH. Hormon LH. Awak cari muka surat 2, 3, 4. LH ni kalau untuk lelaki merangsang rembesan testosteron. Maknanya dia ni LH ni untuk rangsang testosteron. Kalau tak ada testosteron, tak jadi spermatogenesis. So awak nampak tak perkaitan dia? Jadi kena ada 3 hormon. Okey, sekarang kita nak pergi kepada proses-proses bagaimana sperma ni boleh terhasil. Okey, nombor 1, kita tengok dulu kita kena study dia punya rajah dulu. Ni fasa pembahagian. Kita tengok dulu 2N, 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 2N. Ni ialah sel germa primordium. Kemudian dia menjalani mitosis banyak-banyak kali, maka terhasillah spermatogonium. Awak kena hafal. Sel germa primordium menjalani mitosis banyak-banyak kali. Terhasillah spermatogonium. Lepas tu spermatogonium pun berkembang. Jadi spermatosit primer. Okay. Lepas tu spermatosit primer menjalani meiosis 1. Maka jadilah spermatosit sekunder.
Lepas tu spermatosit sekunder menjalani meiosis 2. Lalu terhasillah spermatid. Spermatid menjalani proses pembezaan menjadi, ada sperma. Jadi kena study dulu, kena baca dulu semua yang dilabelkan pada rajah ni. Okay. Kemudian barulah kita baca. Okay, kita baca satu-satu. Sel germa primordium membahagi, kena sebutlah, ni sel germa primordium. Ingat tak dalam apa tadi, dalam tubuh seminiferous ada banyak sel germa primordium. Jadi setiap satu-satu sel germa, setiap satu sel germa primordium tu dia akan membahagi secara mitosis dulu. Dia akan membahagi secara mitosis banyak-banyak kali, maknanya bukan sekali dia buat, banyak-banyak kali. So you nampak tak? Katakan ni seekor sel germa primordium menjalani mitosis sekali. Awak kan belajar kalau mitosis dia menghasilkan 2 sel anak. Lepas tu yang ni pula buat lagi sekali mitosis menghasilkan 2 sel anak. Hak ni pun buat lagi sekali mitosis menghasilkan 2 sel anak. Sebab tu dia kata menjalani mitosis berulang-ulang kali. Mesti tak faham ni. Cikgu ulang sekali lagi dah. Tengok molek cikgu nak tunjuk ni. Okey. Ni sel germa primordium. Buku ambil satu je. Padahal sebenarnya banyak sel germa primordium. Tapi dia ambil satu. Cikgu kata setiap satu. Dia ada katakan contoh gini. Dia ada 10,000. Katakan 10,000 sel germa primordium. Setiap satu. Maknanya satu buat mitosis. Satu buat mitosis. Satu buat mitosis. Berulang-ulang kali. Sebab tu kalau awak baca di akhir proses menghasilkan sperma ni, sperma ada berjuta-juta sperma. Dia bukan sikit-sikit. Dia banyak. Jadi mari mana banyak-banyak tu? Inilah cikgu kata dia ada banyak sel germa primordium. Tapi satu sel germa primordium menjalani mitosis. Mitosis kan 2 anak. So jadi 2 sel anak. Bukan 2 anak, 2 sel anak. Betul? Hak ni pula menjalani mitosis juga. Menghasilkan 2 sel anak. Faham ni? Menjalani mitosis lagi. Menghasilkan 2 sel anak. So awak nampak dah daripada satu pun jadi 4 dah. Boleh dah? Okey. Jadi dia menjalani mitosis berulang-ulang kali lalu terhasillah banyak. Banyak ke apa ni hak orang panggil hak ni? Ini kita panggil spermatogonium. Spermatogonium, bila dia buat mitosis, kita kata spermatogonium yang diploid, 2N. Jadi spermatogonium ni 2N, diploid. Okay, kemudian setiap spermatogonium, saat ni ada 4, maknanya setiap seekor ni akan berkembang. Berkembang ni maksud dia membesar. Dia jadi besar, besar, maka kita panggil dia spermatosit primer. Masih lagi 2N. Sebab berkembang ni orang panggil mitosis lah. Berkembang ni masih lagi mitosis. Jadi masih lagi 2N. Jadi bila dia setiap seekor tu berkembang, kita panggil spermatosit primer. Cikgu buat apa dia tak tunjuk semua berkembang? Penuhlah buku awak kan dia tunjuk. Jadi dia ambil satu. Daripada tu akan berkembang menjadi spermatosit primer. Okay, kemudian setiap, awak kena faham molek perkataan setiap. Maksudnya seekor-seekor tu. Setiap spermatosit primer pula akan membahagi secara meiosis 1. Tidak meiosis 1, tidak dia menghasilkan 2 sel anak. Maka jadilah 2. Maka kita panggil dia spermatosit sekunder. Cara cikgu ingat sebab dia ada 2, maka cikgu sekunder lah dia 2. Jadi sebab dia meiosis, maka dia tak ada diploid. Dia jadi haploid, N saja. Okey, kemudian pula setiap spermatosit sekunder, setiap maknanya seekor tu akan masuk pula buat meiosis 2 pula. Akan masuk proses meiosis 2. Maka terhasillah 4. 4 ke apa? Spermatid. Dan masih lagi haploid, N. Awak cuma kena tahu beza. Kalau mitosis 2N, kalau meiosis, jumpa perkataan meiosis, N selalu.
Okay, jadi dia pun menjalani meiosis 2, lalu terjadilah spermatid yang haploid, half. Dan setiap spermatid, maksudnya setiap hak ni pun menjalani pembezaan. 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 Lalu jadilah 4 sperma. Cikgu buat apa dia panggil pembezaan sini? Sebab daripada bulat gini dia sudah membeza. Membeza ke apa? Membeza bentuk, membeza fungsi, membeza struktur. So nampak tak? Ada kepala, ada ekor. Dia dah ada fungsi dia iaitu dia bawa gamet jantan. Iaitu dia ni adalah sperma. Okey, boleh dah. Jadi proses menghasilkan sperma ni dia bermula bila untuk lelaki? Dia bermula apabila lelaki itu mencapai akil balik. Jadi kalau adik awak darjah 2 tu dok lagi, darjah 3 dok lagi. Tapi bila dia dah akil balik, katakan contoh darjah 6 akil balik, maka dia dah boleh mula menghasilkan sperma. Dan kena ingat proses penghasilan sperma ni berlaku sepanjang masa. Tua pun berlaku lagi. Dia beza dengan wanita. Okey, jadi sebelum cikgu nak pergi kepada perempuan, cikgu akan baca sekali lagi. Yang tadi tu yang daripada buku teks, mungkin agak sukar untuk difahami. Yang ni daripada nota sebelum ni lah. Nanti jangan risau sebab nota ni semua-semua ni cikgu akan bagi salinan untuk awak. Okey, sekali lagi kita baca dah. Okey, nombor 1, selepas akil balik. Cikgu kata dah, orang lelaki ni dia boleh menghasilkan sperma bila dia dah capai akil balik. Jadi selepas dia akil balik lebih kurang dalam umur 14 tahun, dengan adanya rangsangan hormon FSH, okey, sel-sel yang terdapat dalam testis dia yang nama dia sel germa primordium. Dia kena start dengan sel germa primordium dulu. Akan menjalani mitosis beberapa kali, berulang kali. Okey, dia buat mitosis berulang-ulang kali, lalu terhasillah spermatogonium. Jadi sebelum nak jadi hak ni, dia akan buat mitosis sekali dulu. Lepas tu hak ni buat mitosis sekali lagi. Hak ni buat mitosis sekali lagi. Lalu terhasillah spermatogonium masih lagi 2N. Lepas tu dia kata setiap satu, maknanya hak ni pun buat juga, hak ni pun buat juga, cuma buku tak tunjuk sebab nanti jadi penuh rajah awak. Okay, jadi setiap satu, katakan contoh cikgu ambil yang ni, setiap satu spermatogonium akan mengalami pertumbuhan, perkembangan. Pertumbuhan ni maksud dia akan jadi besar lalu membentuk spermatosit primer 2N, masih lagi 2N. Okay, kemudian spermatosit primer akan menjalani meiosis 1. Tidak meiosis 1 ni menghasilkan 2 sel anak. Maka jadilah spermatosit sekunder. Cikgu ingat gini, sekunder ni 2, maka ada 2. Okay. Lepas tu spermatosit sekunder menjalani pula meiosis 2. Menjalani meiosis 2 lalu terhasillah 4 sel anak yang kita panggil spermatid. Dan spermatid ni dia akan menempel melekat pada sel Sertoli. Ingat tak dia sel Sertoli ni fungsi dia untuk beri nutrien untuk perkembangan sperma. Jadi spermatid pun melekat pada sel Sertoli, dapat nutrien, lalu dia akan mula dah. Sebab dia ada nutrien maka dia dapat buat pembezaan, maka ada kepala, ada ekor. Jadi maka terbentuklah sperma. Jadi kalau awak tengok daripada satu sel germa primordium pun boleh hasil 4, apatah lagi dalam testis tu ada banyak sel germa primordium. Jadi terhasillah berjuta-juta sperma dihasilkan daripada banyak-banyak sel germa primordium. Jadi disebabkan proses ni terlalu banyak, ada cara cikgu hafal macam mana cara nak ingat nama-nama sel ni. Okay, jadi pakcik, saya pergi spa, seduk, selulik. Sel germa primordium tu pakcik, spermatogonium tu saya, primer tu pergi, sekunder tu spa, spermatosit seduk, nak seduk sperma boleh, nak seduk selulik pun boleh. Jadi untuk rajah ni, nombor 1 awak kena ingat nama-nama sel. Yang kedua kena ingat nama-nama proses. Dan yang ketiga jangan lupa 2N ke N ke, tu kena pandai. Okay, jadi cikgu harap awak hafal lah benda ni. Kalau kelas bersemuka ni cikgu akan paksa
Biasanya cikgu akan paksa pelajar tulis atas kertas, ulang sampai jadi rajah ni. Ulang sampai jadi, sampai dia dapat buat rajah ni dan dia dapat terangkan proses ni. Okey, habis yang tu kita pergi kepada contoh-contoh soalan. Rajah 5.1 menunjukkan spermatogenesis dalam tubuh seminiferous. Terangkan proses yang berlaku semasa peringkat U. Jadi kita pun tengok, oh U, ni Sagemma primordium. Lepas tu X, stage S. Oh, ni ada 2 N. Jadi apakah, sebelum kita nak terangkan, kita kena apa dulu? Kan cikgu ada ajar awak kan, apa, kenapa, okay, and then barulah kesan akibat. Jadi kita pun fikir, oh dia nak tanya tentang proses U, peringkat U. Jadi apa peringkat U? Jadi kita katalah, kita kata dulu X ni ialah spermatogonium ke? Sebab daripada Sagemma primordium, pakcik saya tu ialah spermatogonium. Lepas tu daripada spermatogonium dia nak jadi gapo bawah tu. Lepas tu, faham ke? Pakcik saya pergi spa. Okay, jadi saya tu ialah spermatogonium. Tapi proses gapo celah ni sebelum dia jadi spermatosit primer. Bawah ni ialah spermatosit primer. Jadi kita katalah, X ni ialah spermatogonium. Jadi peringkat U ni ialah peringkat perkembangan. Jadi nampak tak ayat cikgu kata spermatogonium berkembang. Maknanya betul lah peringkat perkembangan lah. Jadi apa X dulu? Kita kata X tu ialah spermatogonium. Dia menjalani peringkat apa? Dia menjalani peringkat perkembangan. Jadi kesan akibat dia ialah daripada peringkat perkembangan tu maka terhasillah spermatosit primer. Spermatosit primer. Betul tak? Dia jadi spermatosit primer lah, iaitu 2N. Nampak tak? Bila cikgu sebut nama sel tu, kita memang kena bubuh 2N ke N ke. Kalau tak ada, kalau tidak, tak ada markah. Okay. Seterusnya, ni soalan songsang sisi, maknanya dia terbalikkan soalan tu. Okay. Terangkan kesan jika peringkat W tidak berlaku. So kita pun tengok peringkat W. Peringkat W. Oh, peringkat W. Peringkat W ni maksud dia peringkat pembezaan sebab nanti dia nak jadi sperma dah. Okay, tapi soalan tanya apa jadi kalau peringkat W tidak berlaku? Tidak berlaku. So kita gila, gapo apa peringkat W? Apa peringkat tu? Awak jawab tiada lah sebab dia sini soalan dia kata tidak. Cik kata dia soalan ni soalan songsang sisi. Jadi tiada peringkat pembezaan dan pengkhususan. Cikgu tak apa kalau saya tak sebut pengkhususan. Tak apa, awak jawab yang ni saja pun dah betul lah. Tiada peringkat pembezaan. Jadi kalau tak ada peringkat pembezaan, gapo hak tak akan jadi? Maka tak ada sperma lah. Awak kena tambah tidak sebab ni soalan songsang sisi. Jadi sperma tidak akan terbentuk. Jadi kalau sperma tidak akan terbentuk, sperma tak ada. Boleh tak berlaku persenyawaan? Tak ada lah. Jadi tiada persenyawaan berlaku atau awak nak kata sperma tidak akan dapat berenang ke arah ovum kerana sperma terbentuk tidak sempurna lah. Dia jadi tak ada kepala, tak ada ekor. Jadi ingat soalan ni jenis soalan songsang sisi. Kenapa? Sebab dia tanya tidak. Terangkan kesan jika peringkat W tidak berlaku. Jadi bila ada perkataan tidak, awak kena ulang tidak, tidak, tidak. Baru ada markah. Okey, habis yang tu kita masuk oogenesis. Untuk pengetahuan awak, oogenesis ni payahlah dan kalau awak tengok ni slide cikgu ni tak jelas. Jadi sebab apa? Sebab cikgu nak orang kata apa? Nak padatkan buku teks dalam satu slide ni agak payah. Cikgu nak masukkan satu slide. Satu rajah buku teks tu agak payah. Jadi cikgu minta awak rujuk buku teks muka surat 290 untuk gambaran yang lebih jelas. Okey. Proses untuk menghasilkan ovum ataupun oosit sekunder kita panggil oogenesis. Tadi orang jatuh spermatogenesis. Kalau untuk perempuan kita panggil oogenesis. Boleh oogenesis. Jadi apa dia oogenesis ni? Oogenesis ialah proses pembentukan. Nak bentuk ke apa? Nak membentuk oosit sekunder atau gamet betina. Cikgu kita belajar dulu ovum. Awak bila dah naik form 4 ni,
dia kena orang kata apa, detail, kena sebut spesifik. Kita tak panggil ovum dah. Ovum ni bila dia bersenyawa. So sebelum dia bersenyawa, kita kena panggil oosit sekunder. Jadi gamet betina ni nama dia oosit sekunder. Okay, jadi proses menghasilkan oosit sekunder ni kita panggil oogenesis. Proses ini berlaku di dalam ovari. Berbeza daripada spermatogenesis, oogenesis bermula dalam ovari seorang perempuan sebelum dilahirkan. Mesti tak faham ni. Maksud dia gini, orang lelaki, spermatogenesis dia, proses menghasilkan sperma, bermula bila dia akil balik. Akil balik barulah dia mula buat sperma. Tapi orang perempuan ni, proses menghasilkan oosit ni, sebelum lahir lagi. Maknanya masa budak tu jadi fetus. Semasa budak tu awak jadi fetus dalam kandungan mak awak tu, awak dah boleh buat dah proses oogenesis. Tu beza lelaki dan perempuan. Lelaki dia buat bila dia akil balik. Barulah dia berlaku proses menghasilkan sperma. Tapi kalau orang perempuan, proses menghasilkan oosit sekunder tu berlaku semasa awak sendiri, semasa awak jadi fetus dalam kandungan mak awak. Okey, so sekarang kita nak tengok dah. Sebelum lahir, maknanya lo ni awak dalam keadaan fetus. Ni, keadaan awak dalam keadaan fetus. Okey, apa jadi? Okey, dalam ovari tu juga ada banyak sel germa primordium. Jadi sel germa primordium akan menjalani pembahagian mitosis berulang-ulang kali. Maknanya dia akan buat banyak-banyak kali bagi menghasilkan oogonium yang diploid. Kata lebih kurang dengan orang lelaki. Orang lelaki sel germa primordium buat mitosis berulang kali jadi spermatogonium. Kalau perempuan, sel germa primordium menjalani mitosis berulang-ulang kali jadi oogonium. Dia gitu. Nampak? Jadi ni sel germa primordium. Satu, okey. Dia dalam tu dia ada banyak. Jadi satu, sel germa primordium menjalani mitosis berulang-ulang kali, jadilah oogonium. Masih lagi 2N. Oogonium berkembang. Berkembang ni maksud dia membesar menjadi oosit primer. Nampak tak? Dia pun berkembang. Jadi oosit primer yang diselaputi oleh satu atau lebih lapisan sel folikel membentuk folikel primer. Jadi awak pun lahir dah. Awak lahir jadilah baby. Jadi masa awak lahir sebagai baby tu, dalam ovari awak ada apa? Ada oosit primer. Dalam ovari baby perempuan, baby girl tu, dalam ovari dia ada oosit primer. Okay, kemudian cikgu pun kena baca buku teks sebab tulisan tu tak jelas. Okay. Perkembangan folikel dirangsang oleh hormon perangsang folikel FSH. Oosit primer menjalani meiosis tetapi berhenti pada peringkat profasa 1 sepanjang perkembangan fetus. Jadi oosit primer pun menjalani perkembangan oosit primer menjalani perkembangan, lepas tu nanti dia jadi follicle primer. Nampak? Oosit primer dia macam gini lah. Macam telur. Lepas tu nanti dia panggil oosit primer. Contoh cikgu nak suruh faham. Kemudian adalah satu lapisan satu lapisan melapisi oosit primer. Maka dia dah jadi follicle primer. Okay, jadi dia kata setiap bulan bermula daripada peringkat akil balik sehingga putus head. Jadi proses menghasilkan oosit primer ni dia bermula daripada peringkat bayi sampailah kanak-kanak. Jadi kalau kita tengok dia kata oosit primer menjalani Dia payah sikit sebenarnya buku teks baru ni. Cikgu nak kena baca berulang kali. Ayat dia berbelit-belit. Okey, jadi perkembangan folikel primer dirangsang oleh hormon perangsang folikel. Oosit primer menjalani meiosis tetapi berhenti pada peringkat fasa 1 sepanjang perkembangan fetus. Jadi setiap bulan bermula daripada peringkat akil balik sehingga putus head. Okay, jadi proses ni dia akan berlaku selagi selagi tidak
selagi jadi nak yakkan kawak dalam ovari awak tu oosit primer tu dia akan berkembang lah dengan adanya hormon, mesti kena ada wajib hormon FSH, barulah dia boleh jadi folikel sekunder dan folikel geraf. Okey, tak apa. Nanti cikgu ada beberapa slide lagi di belakang yang akan menerangkan proses ni secara lebih mudah. Sebab kalau yang dalam buku teks ni cikgu pun kadang-kadang kena baca 2-3 kali dah. Okey. Kemudian nombor 3 Nombor 3 tak ada nota di sini, dia kena tengok buku teks awak. Sebab cikgu kata dah tadi, proses dia tu terlalu besar, cikgu tak muat. Nampak? Cikgu tak muat nak letak dalam satu, nampak? Cikgu tak boleh nak letak dalam satu muka surat di slide ni. Okay, jadi cikgu akan sebut sambil cikgu tunjuk ni lah. Okay, jadi kena tengok buku muka surat 291. Nombor 3. Apabila dilahirkan, maknanya bila awak lahir jadi baby tu, seseorang bayi perempuan dalam ovarinya sudah ada berjuta-juta oosit primer lah. Kan cikgu kata tadi oogonium pun berkembang jadi oosit primer. Dia kata setiap satu. Jadi setiap satu akan berkembang jadi oosit primer. Setiap satu berkembang jadi oosit primer. Jadi menyebabkan bila lahir, seorang bayi perempuan tu sudah ada berjuta-juta oosit primer. Dan oosit primer ni dia kekal dalam peringkat profasa 1 meiosis. Maknanya dia akan berhenti setakat profasa 1 meiosis dia senyap. Jadi waktu dia jadi kau banyak. Makin banyak oosit primer, makin banyak oosit primer, makin banyak. Tapi oosit primer tu dia buat meiosis, dia berhenti setakat profasa 1 saja. Okey. Dan bilangan ini akan berkurang pada tahap akil balik. Bila kau dekat dia nak akil balik darjah 6 tu, bilangan dia makin sedikit. Okay. Apabila mencapai akil balik, okay, so you kena tengok sini dah. Masuk akil balik dah ni. Akil balik biasanya budak darjah 6 kan, mari period kan. Okey, apabila mencapai akil balik, oosit primer tadi akan menjalani meiosis 1. Kan tadi dia berhenti setakat meiosis 1, tapi yang ni dia akan buat habis. Dia akan buat meiosis 1, lalu terbentuklah oosit sekunder dan jasad kutub pertama. Awak kan belajar meiosis 1 kan menghasilkan 2 sel anak. So 2 sel anak ni nama dia lain-lain. Satu jadi oosit sekunder, satu lagi jadi jasad kutub pertama. Oosit sekunder ni akan meneruskan meiosis 2, tetapi hanya berhenti setakat metafasa 2. Cikgu saya tak faham lah. Dia gini, meiosis ni, awak belajar, meiosis ni kan emak. Okay. Katakan contoh meiosis 1. Sudah awak habislah profasa 1, metafasa 1, anafasa 1, telofasa 1. Maka jadilah oosit sekunder dan jasad kutub pertama. Oosit sekunder ni pula dia akan masuk meiosis 2. Tapi dia hanya buat profasa 2, metafasa 2 saja. Dia tak buat habis. Dia tak buat anafasa 2, dia tak buat anafasa telofasa 2. Belik dengan cikgu dah belik. Cikgu baca sekali lagi. Awak tengok nombor 4. Apabila mencapai akhir balik, maknanya awak dah capai dah akhir balik. Oosit primer awak tadi akan buat meiosis 1, dia akan habis buat meiosis 1. Dia akan buat belakang ni. Profasa 1, metafasa 1, anafasa 1, telofasa 1 sehingga jadi oosit sekunder dan jasad kutub pertama. Boleh? Okey. Kemudian, oosit sekunder ni pula, cikgu sebut oosit sekunder je deh. Oosit sekunder ni pula akan buat meiosis 2 tetapi dia berhenti setakat profasa 2, metafasa 2 sahaja. Dia tak habis pok emak tu. Cikgu jadi nak marah tajuk ni. Sebab apa? Sebab tajuk ni memang sukar awak. Awak kena baca berulang-ulang kali. Awak kena duduk stay senyap. Awak kena tengok satu persatu proses ni. Okey. Jadi, dia akan buat profasa 2, metafasa 2 sahaja. Okey. Jasad kutub pertama pula. Tengok. Jasad kutub pertama akan melengkapkan meiosis 2. Hak ni bisa dia buat habis. Akan melengkapkan meiosis 2 sehingga jadi 2 jasad kutub
kedua. Boleh ke? Okey, kemudian nombor 5, lapisan sel folikel yang menyelaputi oksid sekunder dikenali sebagai folikel sekunder. Cikgu pun kena carilah rajah lain. Gini. Tadi masa dia jadi seko-seko sosor ni orang panggil oksid. Payuh sebab dia rajah ni dia banyak sangat. Jadi dia payuh nak tunjuk kau. Kejap deh cikgu cari. Ni, nampak ni oksid primer. Mana Cek. Oh sorry, buket ni. Hak ni. Oksid primer. Sebab dia ada satu je lapisan melapisi dia tu. Maka dia akan jadi follicle primer. Follicle ni dia macam bungkusan lah menutupi oksid primer. Lepas tu, cikgu sambung nombor 5 tadi cikgu baca balik. Lapisan sel folikel yang menyelaputi oksid sekunder. Oksid sekunder ni dalam ni oksid sekunder warna oranye ni. Awak nampak tak? Ada lapisan menyelaputi oksid sekunder. Maka bila ada lapisan menutupi oksid sekunder, kita panggil folikel sekunder. Gapo ni cikgu ni, hak ni semua ni stokon ni. Ini ialah ovari lah. Jadi cikgu nak ayat saat ni proses-proses hak duk baca-baca saat ni hak cikgu terang-terang tu, proses hak berlaku dalam ni lah. Semua ni. Jadi kemudian folikel sekunder nanti, awak nampak tak dia jadi kau besar, dia berkembang, jadilah folikel graf. Jadi folikel graf ni pula lah yang akan menghasilkan hormon estrogen. Lepas tu, folikel graf yang matang ni pula akan menghampiri permukaan ovari, lalu membebaskan, waktu ubik dah telur ni, telur retin tu, lalu membebaskan oksid sekunder ke dalam tiub falopio. Jadi bila dia melepaskan oksid sekunder, melepas ke telur, kita panggil proses ovulasi. Inilah yang berlaku masa hari awak subur. Okey, jadi oksid sekunder, ovum yang belum matang. Sebab apa cikgu dia panggil ovum yang belum matang? Sebab dia belum disenyawakan. Jadi kita kena panggil oksid sekunder sebab dia belum matang. Melengkapkan meiosis 2. Dia hanya akan buat habis meiosis 2 sekiranya sperma masuk menembusi oksid sekunder. Awak ingat tak tadi cikgu kata oksid sekunder dia hanya berhenti setakat metafasa 2. Jadi bila dia nak melengkapkan semua anafasa 2, telofasa 2, apabila sperma menembusi oksid sekunder, proses meiosis 2 menghasilkan ovum. Bila dia lengkap ke semua dah, maka proses meiosis 2 menghasilkan ovum. Maknanya dia dah jadi lengkap dah, dia dah disenyawakan baru boleh panggil ovum. Dan satu jasad kutub. Persenyawaan antara nukleus ovum dengan nukleus sperma menghasilkan zygote diploid. Jadi bila dah ovum tu bersenyawa dengan sperma, maka jadilah zygote yang diploid. Lepas tu cikgu jasad kutub tu dia tak ada fungsi apa-apa. Dia akan merosot dan disingkirkan dari ovari. Lepas dia melepaskan oksid sekunder tu, dia jadi apa? Tak ada dah telur, kosong dah. So bila kosong, tak ada telur, kita panggil corpus luteum. Corpus luteum ni akan merembeskan hormon estrogen dan progesteron, dan kalau perempuan tu tak jadi mengandung, corpus luteum nombor 10 corpus luteum dan oksid sekunder akan merosot dan keluar sebagai darah haid kalau tak jadi pregnant. Okey, jadi cikgu harap awak jelas lah. Untuk yang perempuan ni memang agak sukar, awak kena baca 1 sampai 10. Okey. Sekejap Sekejap, cikgu nak kena tengok dulu. Kok ada cara nak mengingat. Kejap Cikgu akan back balik cari. Ni cara bagaimana cara mudah nak ingat proses oogenesis. Jadi pipi orang perempuan secantik oren. Pipi itu ialah sel germa primordium menjalani mitosis berulang kali lalu terhasillah oogonium, orang, pipi orang.
Lepas tu oogonium ni setiap satu ni, cikgu ambil setiap satu menjalani fasa pertumbuhan, dia bertumbuh kan, dengan syarat kena ada hormon FSH, lalu terjadilah oosit primer. Oosit primer tu pula cikgu kata dia menjalani meiosis 1 kan. Ni masa awak lahir sebagai akil balih tu, awak dah ada banyak oosit primer. Jadi bila awak dah akil balih, masuk je akil balih. Sebelum akil balih proses ni. Bila akil balih, oosit primer tu tadi dia kata nombor berapa tadi? Oosit primer tadi akan nombor 4 dalam nota buku teks. Oosit primer akan meneruskan meiosis 1. Tengok. Dia akan buat meiosis 1, lalu terhasillah oosit sekunder. Yang ni oosit sekunder secantik ni. Sekunder ni lah secantik. Jadi dia akan jadi oosit sekunder dan juga jasad kutub pertama. Tapi oosit sekunder ni dia buat meiosis 2 tapi dia hanya berhenti setakat metafasa 2. Manakala jasad kutub pertama ni dia akan buat sampai habis meiosis 2. Lalu jadilah jasad kutub kedua. Tapi oosit sekunder ni pula dia hanya akan melengkapkan meiosis 2 sehingga jadi ovum bila dia berjaya disenyawakan oleh sperma. Jadi cara nak ingat ialah pipi orang perempuan secantik oren. Jadi kalau awak ni setiap bulan pada hari awak subur, awak menghasilkan oosit sekunder. Bila nak jadi ovum? Bila berlaku persenyawaan. Jelas seterusnya ialah jangan risau, nota ni semua ni cikgu akan bagi salinan lah. Seterusnya soalan 5B, terangkan satu persamaan. Dia nak terangkan satu persamaan. Jadi awak ada dua tugasan. Satu kena beri persamaan, kemudian kena terangkan antara sperma dan ovum. Jadi gapo persamaan dia. Jadi persamaan dia ialah dua-duanya adalah gamet. Okey. Dia dua-duanya ada gamet. Gamet ke apa? Gamet untuk pembiakan. Dan gamet pembiakan ni pula dia adalah haploid. Dia half ke? NN 23 half. Jadi kedua-duanya, kalau cikgu akan jawab kedua-duanya adalah gamet pembiakan. Cikgu akan tambah perkataan gamet pembiakan yang mempunyai bilangan kromosom yang haploid. So kita teranglah, apa dia kena haploid sebab dia ni terhasil daripada pembahagian sel secara meiosis. Dua-dua tu mari daripada proses meiosis. Jadi kenapa? Kesek akibat dia. Kenapa dia kena half-half? Sebab nanti satu sperma, satu ovum, dia half-half 23 akan disenyawakan lalu menjadi satu zygote yang diploid. Sebab N campur N, maka jadilah 2N. Jadilah zygote yang diploid. Okey, seterusnya last untuk rakaman hari ini. Kita pergi kepada struktur sperma dan follicle graph. Sperma ni awak kena tahulah dia ada 3 bahagian, iaitu bahagian kepala, bahagian tengah dan bahagian ekor. Jadi dalam kepala ni ada nukleus. Ada nukleus warna hitam tu yang awak belajar dalam bab mula-mula. Manakala bahagian tengah ada banyak mitokondrion yang menjana tenaga untuk bantu sperma berenang ke arah tiub Fallopian untuk melakukan persenyawaan. Manakala kalau oosit sekunder hak retin dah. Oosit sekunder ialah satu sel besar yang ada selaput jeli dan sel-sel folikel. Apa cikgu sel-sel folikel? Ialah daripada folikel primer nak jadi folikel sekunder. So dia ada banyak sel-sel folikel. Keseluruhan oosit sekunder dan sel-sel folikel bila dia jadi stalker gini kita panggil folikel graph. Jadi kalau dalam folikel graph tu, cikgu kata dah folikel graph ni folikel matang dah. Dia sudah bersedia untuk melepaskan oosit sekunder. Okey, last ini adalah perbandingan antara spermatogenesis dan oogenesis. Yang ni kena hafal dan fahamkan. Jadi bila sebut perbandingan, dia kena ada persamaan dan perbezaan. Persamaan dia ialah spermatogenesis dan oogenesis ni berlaku mana? Kedua-duanya berlaku dalam organ pembiakan. Betul tak? Kalau spermatogenesis berlaku dalam testis. Kalau oogenesis berlaku dalam ovari. Jadi dua-dua tu organ pembiakan. Kedua-duanya menghasilkan gamet.
gamet yang bersifat haploid yang terlibat dalam persenyawaan. Okey, perbezaan dia ialah spermatogenesis berlaku dalam testis, oogenesis berlaku dalam ovari. Okey, kemudian spermatogenesis ni dia melibatkan spermatogonium yang diploid, nanti akan menghasilkan 4 sperma yang haploid setelah menjalani meiosis. Tapi kalau beza perempuan, oogonium diploid hanya akan menghasilkan satu sahaja oosit sekunder. Dia retina satu je, kayak over duk belajar masuk darjah 5, darjah 6 tu. Jadi oogonium menghasilkan satu oosit sekunder yang haploid yang berfungsi. Manakala 3 lagi jasad kutub tu semuanya akan merosot. Okay, sperma bersaiz kecil, ada bahagian kepala, bahagian tengah dan ekor. Tapi kalau oosit sekunder bersaiz besar, berbentuk sfera. Okay, kemudian selepas meiosis 1, 2 spermatosit sekunder dihasilkan. Tapi kalau yang oosit selepas meiosis 1 memang terhasil 2, iaitu 1 oosit sekunder, 1 jasad kutub. Meiosis untuk spermatogenesis tak ada masalah, dia berlaku dengan lengkap. Tapi perempuan ni dia suka sikit, dia payah. Meiosis 1, meiosis 2 hanya berhenti setakat metafasa 2. Bila dia nak lengkap? Dilengkapkan hanya apabila sperma berjaya mensenyawakan oosit sekunder, barulah dia buat dengan lengkap. Spermatik akan menjalani pembezaan jadi sperma. Oosit sekunder dia tak ada menjalani pembezaan, tu kena tahu. Okey. Seterusnya proses pembentukan sperma berterusan. Bermula daripada dia akil balik sampai dia tua bakar. Jadi proses spermatogenesis dia berlaku sampai dia tua. Tapi kalau perempuan, tengok molek dek. Proses pembentukan oosit sekunder tidak berterusan. Proses ini bermula lebih awal berbanding lelaki. Lelaki dia bermula bila dia akil balik. Tapi orang betina, proses ini bermula masa awak fetus lagi. Dan terhenti apabila bayi dilahirkan. Lahirlah bayi tu. Lepas tu sambung balik. Proses ini diteruskan setelah akil balik tapi berhenti setakat putus haid. Lebih kurang dalam 50 lebih umur. Betul ya? Sebab tu orang perempuan bila dah bila dah putus haid, dia dah tak boleh mengandung dah. Tapi kalau lelaki dia akan still menghasilkan sperma dia. Dan berjuta-juta sperma dihasilkan setiap hari. Itu beza dia. Kalau perempuan hanya 1 oosit sekunder dibebaskan dari ovari 1 bulan. Maknanya 1 bulan hasil 1 oosit sekunder. 1 bulan hasil 1 oosit sekunder. Dia berbeza dengan lelaki hari-hari menghasilkan sperma. Jelas Okey, seterusnya kita masuk kepada praktis formatif 15.2. Apakah kemungkinan yang berlaku jika gametogenesis untuk lelaki, untuk perempuan tidak berlaku? Jadi bila tidak berlaku gametogenesis, ada anak tak? Tak ada. Tak ada gamet. Tak ada gamet. Cikgu senang je. Cikgu terus pergi yang ni. Tak ada gamet lah. Tak ada gamet lelaki, tak ada gamet perempuan. Jadi bila tak ada gamet perempuan, tak ada gamet lelaki, tak ada persenyawaan. Bila tak ada persenyawaan, ada anak tak? Tak ada zygot. Bila tak ada zygot, lama-lama jadi pupus. Okey, yang ni cikgu tak baca dah untuk jimat masa. Dia nak 3 perbezaan. Cikgu tak nak 3. Cikgu nak semua awak salin je daripada jadual tadi. Okey, boleh? Okey, so cikgu berhenti setakat ni dulu sebab kalau terlalu banyak untuk satu-satu rakaman tu cikgu takut awak pun pening. Jadi insya-Allah next rakaman ataupun next kelas cikgu akan masuk kepada, kalau kita tengok ni cikgu akan habiskan sehingga 15.6 kot. Okay, jadi cikgu berhenti sini. Assalamualaikum. Abah ni tak tutup lagi ni.